Tuan-tuan tahu di sekolah saya, dia jadi kes polis. Isteri ni muda lagi, datang ke sekolah saya menangis-menangis minta perlindungan. Saya tanya, apa masalah kakak? Suami saya jahat ustaz. Jahat, kenapa? Samsing kampung dusun ke? Dia kata tak. Suami saya ni bawa balik lelaki, bawa balik ke rumah dan dia suruh lelaki tu tidur dengan saya. Dia nak tengok saya tidur dengan lelaki tu. Apa punya suami ni ustaz? Saya dah tak tahan ustaz. Sebab tu saya datang sini minta perlindungan daripada ustaz. Saya kata, akak, ini kes polis, report polis. Bayangkan tuan-tuan, isteri yang diambil dengan jalan halal, dibawa balik jantan lain, suruh tidur dengan isteri dia. Sebab tu akak-akak, abang-abang, nak carikan menantu, cari elok-elok, jangan cari menantu hantu. Akak-akak yang belum kahwin, nak cari jodoh yang baik. Ustaz, jodoh yang baik semua dah kahwin. Siapa? Ustaz? Ada juga macam itu. Datang minang saya. 2 kali tuan-tuan orang minang saya. 1 atas kapal terbang. Pramugari Minang. Saya punya seronok tuan-tuan. Pramugari. Saya naik, dia layan saya. Ustaz nak minum? Belum lagi. Awal lagi. Lalu dekat saya je, Ustaz. Apa pula dia ni senyum dengan aku ni. Nanti dia datang lagi. Ya Allah, semalam tengok Ustaz dalam YouTube. Tak sangka hari ni jumpa. Ya Allah. Saya kata dalam hati, dia ni nak kat aku dah ni. Saya tengok. Kapal terbang dah elok di atas tuan-tuan. Dia datang duduk di bawah dekat kaki 5 lorong. Saya ni minat pada Ustaz. Suka dengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Tak sangka datang jumpa Ustaz. Ya Allah, sukanya saya. Ustaz, ya. Saya ada mak. Mak saya janda. Ustaz boleh tak kahwin dengan mak saya? Astaghfirullahalazim. Putus harapan tuan-tuan. Ingatkan dengan dia, dengan mak dia. 66 tahun. Tak apalah, saya pun minta maaf je lah tuan-tuan. 66. Astaghfirullahalazim. Saya ni agak-agak umur berapa ni tuan-tuan? Satu lagi kes datang jumpa. Ustaz, saya tutup pintu hati saya 40 tahun. Saya janda sejak umur 20. 26 saya janda. 40 tahun saya tak terima siapa-siapa pun. Tapi bila tengok Ustaz, terbuka pintu hati. 66 juga umur dia. Jarak dia dengan saya 23 tahun tuan-tuan. Saya kata, akak, rasanya hidak lah kak. Tak payahlah kak. Terima kasih lah kak. Ustaz, akak boleh terima Ustaz. Walaupun Ustaz muda pada akak. Saya cakap, memanglah akak boleh terima. Yang tak boleh terima saya. Saya cakap, tak payahlah kak. Tapi kalau 26 insya-Allah. Yang mana faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Oi, berani betul sekarang ni tuan-tuan. Bukan maknanya orang yang baik, Tok Imam, Ustaz, Tok Siak, Tok Bilal, Haji. Siapa-siapa saja yang baik. Cikgu ke, polis ke, pegawai Dewan Bandaraya Kuching ke, peniaga ke, pemandu teksi ke, siapapun kalau dia baik, silakan. Tapi kita hari ni kalau nak tengok, nak yang bulu kening bercantum. Nak yang mata hijau. Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka. Oi. Saya suka dengan dia Ustaz sebab dia handsome. Kacak, bergaya. Handsome. Bulu dada dia sampai ke muka Ustaz. Saya kata, akak, kalau nak bulu banyak, orang hutan lagi banyak bulu kak. Bersepah-sepah bulu dia tu. Yang kita nak ialah imannya, agamanya. Dan yang kedua tuan-tuan, berakhlak. Agama saja belum cukup. Dia mesti ada satu sifat. Namanya ialah akhlak. Kalau dia itu orang yang baik sekalipun, akhlaknya buruk, pemarah, pendendam, kedekut, tolak, reject.
supaya selamat anak kita di akhir zaman. Selamat anak kita dijaga oleh seorang suami yang bertanggungjawab menjaga anak perempuan kita. Tuan-tuan, disebutkan siapa-siapa yang mengkahwinkan anak dia dengan lelaki yang jahat, maka putus silaturahim dengan anak dia. Ini yang saya pesan sangat-sangat pada akak-akak, pada abang-abang ni. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Itu fitnah nombor satu. Yang kedua, fitnah yang kedua, apa dia? Fitnah yang kedua kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu syirik kepada Allah. Fitnah nombor dua ialah syirik. Apa dia syirik? Menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan, mengempatkan Tuhan. Allah Ta'ala sebut, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah syirik kepada Allah. Tuan-tuan, ni gelas, ada air, dan dalam air ni dia letakkan kain kapan mayat dan dia minum air kapan mayat tu. Tuan-tuan tahu kain kapan tu siapa punya? Bapak dia punya. Kenapa dia minum kain kapan mayat bapak dia? Sebab bomo cakap dia ada penyakit saka. Nak ubat penyakit saka, kena gali kubur bapak dia, ambil kain mayat bapak dia, bagi pada bomo, bomo pun jampi. Puh kiri, puh kanan, taik babi, besar lengan. Dia suruh minum, tuan-tuan. Dan dia minum. Habis dia minum seminggu, dia datang jumpa saya. Ustaz, apa hukum saya minum kain kapan? Sekarang baru nak tanya. Abang menggali kubur mayat abang tu berdosa besar. Menghina mayat. Abang percaya pada syirik, berdosa besar. Berapa banyak dosa abang buat? Baru sekarang nak tanya saya. Astaghfirullahalazim. Itu satu kes. Satu kes lagi tu imam. Dia kata, Ustaz pandai tak ubatkan penyakit lelah, asma? Saya cakap saya pun asma. Macam mana nak rawat? Okeylah. Soalan kedua saya. Ustaz, apa hukum makan anak tikus? Saya tanya, abang ada makan ke? Ada. Sebab ada orang cakap kalau nak sihat daripada penyakit asma, makan anak tikus. Saya tanya, berapa ekor abang makan? 2 ekor. Yang merah-merah tu? Ya. Astaghfirullahalazim. Macam mana abang makan? Saya gulung dengan roti, kata dia. Roti gardenia tu dia gulung-gulung, dia telan, campur dengan air. Buatnya anak tikus tu hidup dalam perut macam. Tuan-tuan, ini syirik yang biasa kita dengar. Sekarang syirik yang lebih dahsyat daripada itu. Nama dia etis. Tak percaya adanya Tuhan. Cabaran zaman kita ialah pluralism, liberalism. Tuhan tidak ada. Yang ni yang datang. Dia datang, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya datang dari Dubai. Okey. Saya selalu tengok ceramah awak dalam YouTube. Okey. Saya sanggup datang ke Malaysia untuk tengok awak. Masalah? Saya bila tengok awak ada, baru saya percaya awak tu ada. Tak faham? Saya tak faham.
Saya tengok awak dalam YouTube, saya jumpa depan mata, maknanya awak ada. Soalan saya, Ustaz cakap Allah itu ada. Soalan saya, mana dia Allah? Saya nak tengok. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saya, agak-agak apa nak jawab? Ustaz cakap Allah tu ada. Kalau ada, mesti nampak. Mana dia Allah? Saya nak tengok. Kalau tuan-tuan jadi saya, apa tuan-tuan nak buat? Engkau nampak itu pintu besar ada? Sila keluar. Itu bukan jawapan. Dia tanya, Allah tu ada. Kalau ada di mana? Saya mau tengok. Saya kata dia ni tak betul ke? Tak apalah kak. Baru sampai. Saya sampai ke LIA terus datang ke Ipoh. Penat. Dahaga. Saya ambil air kasih sama dia. Jemput minum. Dia ambil botol ni. Dia langgah ngak. Tak ada bergelas tuan-tuan. Dahsyat betul perempuan ni. Saya tanya, dah hilang dahaga? Sudah. Kakak, tadi kakak cakap kakak dahaga. Boleh tak tunjuk pada saya mana dahaga? Saya nak tengok. Apa awak ni? Mana nampak dahaga? Tadi kan kakak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga kan ada. Mana dia? Saya nak tengok. Awak apa ustaz ni? Tadi kan kakak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Allah tu ada mesti nampak. Mana dahaga? Saya nak tengok. Mana nampak? Tahu tak apa. Kalau awak nampak Allah, Allah sama macam awak. Sama macam kakak. Allah Tuhan, kita ni makhluk. Tuhan dengan makhluk tak boleh sama. Kenapa kita tak nampak Allah? Sebab dia Tuhan. Dia tak nampak. Kalau kakak nampak Tuhan, kakak boleh pegang Tuhan, dia dah sama macam kita. Kedudukan kita tak sama. Manusia dengan manusia pun kadang-kadang tak sama. Cuba tengok malam ni. Saya pentas punya besar, saya seorang. Tuan-tuan bersesak di bawah, sama ke? Cuba ramai-ramai naik atas pentas ni. Punya ramai malam ni tak sama, saya seorang je dapat mikrofon. Cubalah malam ni semua ada mikrofon. Siapa nak dengar ceramah tuan-tuan? Kalau kita sama-sama kita pun tak sama. Takkan kita boleh sama dengan Tuhan? Lagilah tak boleh sama. Sebab itu kita tak nampak Tuhan. Kalau kita nampak Tuhan, Tuhan tu dah jadi makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Dia tak boleh sama. Akak faham? Okey. Saya boleh terima. Soalan kedua. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Tak tahu. Saya dirogol. Allah. Ustaz tahu umur saya berapa saya dirogol? Tak tahu. 9 tahun. Allahu Akbar. Ustaz tahu sampai bila? Tak tahu. 15 tahun. Dari 9 sampai 15 tahun saya dirogol. Ustaz tahu siapa yang rogol saya? Tak tahu. Abang kandung saya. Ustaz tahu tak perasaan mangsa rogol? Saya tak pernah kena rogol. Saya tak tahu, saya cakap. Tak tahu saya. Ustaz bayangkan. Budak 9 tahun dirogol. Abang kandung Ustaz. Ustaz bayangkan. Saya tengok muka dia. Soalan saya. Waktu saya dirogol, Tuhan buat apa? Di mana kasih sayang Tuhan membiarkan satu budak tak berdaya dirogol? Mana kasih sayang Tuhan Ustaz? Akak-akak, kalaulah dia tanya pada akak, akak-akak nak jawab apa?
Ya tak ya juga ya. Sudah. Dengan akak sekali sesak kak. Saya cakap dekat dia, kak, kalau kak nak jawapan itu, kakak kena tinggal di sekolah saya 5 hari. Kakak akan tengok Tuhan buat apa pada masa itu. Saya akan bagi jawapan. 5 hari. Lepas 5 hari tuan-tuan, dia pakai jubah, dia pakai tudung labuh. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Saya nak balik. Ustaz bagi penjelasan, Ustaz mengajar saya. Terima kasih, syukran jazila. Terima kasih Ustaz. Baliklah kak, barakallahu fik.